Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami bertiga akan membentangkan penulisan akademik GWCP 1042 dengan menganalisis artikel yang bertajuk Peranan Guru Kanan Mata Pelajaran dalam Mempertingkatkan Kualiti Pengajaran Guru-Guru yang ditulis oleh Muhammad Sani Ibrahim. Saya Nurul Izzah Izzati binti Muhammad Yusof. Saya Nur Ansyara binti Ahmad. Dan saya Nur Sofia Izliani binti Abu Zaki. Okay, sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Sofia. Okey, pembentangan ini dibentangkan oleh kami bertiga sebentar tadi. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini ialah keutuhan wacana, kejelasan penulisan wacana, kepentingan rujukan yang sahih. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik dan keutuhan gramatikal. Mari kita mulakan dengan keutuhan semantik. Keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel yang kami pilih ialah hubungan sebab akibat, hubungan sebab hasil, hubungan sebab tujuan, hubungan perbandingan, hubungan memperkuat isi dan hubungan amplifikatif. Okey, semantik ialah hubungan jalinan makna antara satu ayat dengan ayat lain ataupun satu perenggan dengan satu perenggan yang lain. Mari kita mulakan dengan hubungan sebab dan akibat. Maksud hubungan sebab dan akibat ini ialah hubungan yang menunjukkan bahawa disebabkan sesuatu perkara menjadi satu perkara. Secara ringkasnya saya boleh katakan hubungan sebab dan akibat ini ialah satu perhubungan yang menunjukkan satu situasi yang berlaku dan apa kesan setelah situasi tersebut berlaku. Mari kita lihat contoh yang saya ada. Ini contoh yang saya pilih daripada artikel yang kami pilih. Okey, seperti yang kita boleh baca di sini, setiap peringkat pentadbiran dalam memahami dan mengetahui bidang tugas masing-masing agar perjalanan pentadbiran menjadi lancar dan pengurusan menjadi efektif kerana bidang pengurusan bergerak melalui kerjasama kumpulan dan bukannya wujud secara terpisah. Okey, di sini kita boleh melihat sebab kenapa peringkat pentadbiran perlu memahami dan mengetahui bidang tugas masing-masing. Itu sebabnya. Dan akibat jika kita jika bidang peringkat pentadbiran ini mengetahui bidang tugas mereka, akibatnya ialah bidang pengurusan tersebut akan bergerak melalui kerjasama kumpulan dan bukannya wujud secara terpisah. Dan juga penting bagi semua warga pendidikan mengetahui, menguasai dan memudahkan proses sekolah berkesan agar seluruh warga sekolah memiliki hala tuju yang sama, jelas dan seragam. Ini juga ialah salah satu contoh untuk hubungan sebentar tadi. Seterusnya, kita boleh tengok hubungan sebab dan hasil. Maksudnya ialah hubungan yang membawa maksud disebabkan satu perkara maka akan membuahkan suatu hasil. Sama seperti tadi, cuma bezanya di belakangnya saja. Masih sama, disebabkan sesuatu perkara maka membuahkan sesuatu hasil. Disebabkan sesuatu perkara ada hasilnya. Okey, contoh yang terdapat di sini ialah ustaz kepada tugas pengajaran dalam aspek memperbaiki prestasi guru tidak disebutkan. Kesannya cara-cara untuk membangun dan memperkembangkan tugas-tugas pengajaran individu perlu dibina dan terjamin dalam lingkungan mata pelajaran. Okey, di sini kita dapat melihat ini daripada ustaz sehingga disebutkan ialah dia punya sebab dan kesannya hingga pelajaran ialah dia punya akibat. Okey, seterusnya ialah hubungan perbandingan. Hubungan jenis ini ialah hubungan yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sama ada positif atau negatif. Namun, perbandingan ini tidak boleh dilakukan secara berlawanan. Maknanya, contoh ayat yang saya bagi yang tadi artikel ini saya ambil sendiri. Contohnya, adik dia sangat cantik namun kakak dia bodoh. Itu perbandingan yang tidak boleh sebab ia terlalu berlawanan daripada sifat tadi. Adik cantik, kakak bodoh. Macam tu tak boleh. Contoh petikan artikel yang saya ambil ialah
Guru-guru berkecenderungan untuk mempunyai beberapa jenis keterampilan, style, model dan pendekatan pengajaran yang diperlukan untuk sesuatu sesi pengajaran. Setengah pengamal memiliki beberapa set keterampilan dan kebolehan mengajar jika dibandingkan dengan orang lain. Lain-lain mata pelajaran dan aspek-aspek dalam mata pelajaran memerlukan jenis-jenis kaedah pengajaran yang berbeza. Maknanya di sini, kaedah perbandingan di sini ialah guru-guru berkecenderungan untuk mempunyai beberapa jenis keterampilan. Maknanya guru-guru ni dia punya cara sendiri. Dia masih mengajar, cuma cara dia menyampaikan ilmu tersebut tak sama. Tak sama untuk setiap individu guru tersebut. Guru tersebut masih menyampaikan ilmu yang sama, cuma cara penyampaian itu saja yang berbeza. Itu perbandingannya. Seterusnya kita boleh tengok hubungan memperkuat isi. Hubungan ini menjelaskan sesuatu perkara dengan lebih terperinci menggunakan fakta-fakta untuk memperkukuhkan pernyataan. Contohnya di sini, set model-model ini boleh dikenali sebagai modifikasi tingkah laku, terapi tingkah laku dan sibernetik. Yang penting pemilih model-model ini diantaikan kepada pegangan bahawa semua manusia belajar melalui maklum balas dan penyesuaian. Ini ialah dia punya isi dan dia punya kaedah yang saya katakan tadi yang memperkuatkan isi ialah ini. Kajian yang amat terkenal dalam bidang ini telah dikenali sebagai rangsangan dan respon dengan ahli psikologi. Maknanya ahli ini maknanya pandangan dan kajian daripada ahli psikologi ni, Skinner ni telah memperkuatkan lagi isi untuk maklumat ini. Itu maksud saya. Seterusnya ialah hubungan amplifikatif ataupun penghuraian. Hubungan ini terjadi apabila satu bahagian macana memperkuat isi bahagian lain. Maknanya satu isi ada huraian. Contohnya model-model proses informasi ya. Maknanya kita salah. Membantu pelajar bagaimana hendak memilih ilmu apabila mereka berfokus secara langsung kepada kapasiti intelek. Model-model ini akan membantu pelajar untuk beroperasi dengan menggunakan informasi yang didapati sama ada daripada pengalaman secara langsung atau melalui sumber-sumber lain. Di sini, isi dia ialah daripada model-model proses informasi hingga kapasiti intelek. Dan dia punya huraian untuk memperkuatkan isi itu ialah model-model ini akan membantu pelajar untuk beroperasi dengan menggunakan informasi yang didapati sama ada daripada pengalaman secara langsung atau melalui sumber-sumber lain. Itu yang dia punya huraian untuk memperkuatkan isi tadi. Seterusnya saya juga akan menerangkan tentang keutuhan gramatikal. Terdapat 5 keutuhan gramatikal yang dapat saya temui dalam artikel ini, iaitu penggandaan, pemajmukan, penanda penghubung, penanda rujukan dan penanda penggantian. Mari kita mulakan dengan apakah maksud keutuhan gramatikal. Maksud keutuhan gramatikal iaitu berasal daripada perkataan gramatis yang membawa maksud mengikut peraturan, diambil daripada Kamus Dewan Perdana 2021. Dan gramatikal itu sendiri bermaksud nahuan atau tata bahasa. Maknanya keutuhan gramatikal ini merupakan makna yang muncul akibat proses tata bahasa. Maknanya keutuhan gramatikal ini hanya berkaitan dengan tata bahasa. Macam tu. Mari kita mulakan dengan yang pertama, penggandaan. Penggandaan adalah satu proses yang melibatkan pengulangan kata dasar sama ada pengulangannya penuh atau sebagainya. Kata dasar ini boleh digandakan dengan 3 cara. Berletak, penuh atau separuh. Contoh yang pertama ialah cara-cara. Cara-cara iaitu membawa maksud banyak cara, tapi dia menggandakan secara penuh, mengulangi kata dasar yang sama cara-cara. Yang kedua, model-model, perspektif-perspektif. Ini semua ialah kata ganda yang digandakan secara penuh, menggunakan kata dasar yang sama. Seterusnya, mari kita tengok pada pemajmukan pula. Pemajmukan adalah proses yang merangkaikan 2 kata dasar atau lebih dan mewujudkan makna tertentu. Kata-kata ini dibentuk daripada gabungan 2 kata yang mempunyai maksud yang berbeza, tapi apabila digabungkan dia menjadi satu perkataan
yang mempunyai maksud yang lain daripada daripada dua perkataan yang digunakan tadi. Contohnya di sini, mata pelajaran. Mata ialah anggota badan, pelajaran itu ilmu. Tapi kalau mata pelajaran digabungkan, ia ialah satu subjek. Tapi dan seterusnya, tingkah laku. Tingkah ialah ragam, dan laku itu macam gaya membuat sesuatu. Tapi apabila kita menggabungkan tingkah dengan laku, ianya ialah satu perbuatan diri seseorang. Okey, seterusnya kita boleh tengok penanda penghubung. Penanda penghubung adalah penanda yang menghubungkan antara kata dengan kata, ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan yang lain, tapi dalam satu wacana. Contohnya ini, dan atau, kita dalam bahasa Melayu kita tahu ini adalah kata hubung. Dan kata ini dia menggabungkan ayat dengan ayat dan berfungsi sebagai pengembangan idea. Maknanya dia ada dua ayat tapi dia menggabungkan. Jadi dia akan mengembangkan lagi idea dan memanjangkan lagi ayat. Contoh yang kedua, sebagai tambahan, akhirnya, sebelum itu. Ini berfungsi sebagai penambahan idea. Dia macam penanda wacana. Dia macam untuk menambahkan lagi isi, menambahkan idea. Seterusnya, penanda rujukan. Penanda rujukan adalah kata yang merujuk kepada kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Disebut juga ialah kata ganti nama diri ataupun kata ganti nama yang boleh menggantikan kata nama A atau kata nama khas. Okey, contohnya di sini, ini yang di sini. Ini ialah kata nama tempat untuk menggantikan kedudukan sesuatu tempat. Contohnya ini bukan setakat ini saja. Dia boleh jadi itu, sana, sini, itu contoh lain. Tapi yang saya jumpa di sini ialah ini. Yang kedua, ianya dengan kita. Kita ni, kita tahu kita itu adalah salah satu contoh kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri yang ketiga iaitu untuk menunjukkan orang yang sedang diperkatakan. Kita menggantikan orang tersebut dengan menggunakan kata ganti nama diri kita. Itu yang saya jumpa. Seterusnya, penanda penggantian. Penanda ini digunakan untuk mengelakkan penggunaan sesuatu maklumat daripada pernyataan yang diberikan dalam wacana yang sama. Penanda ini terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan klausa. Contohnya di sini, di sekolah-sekolah di mana komitmen kumpulan guru agak tinggi, guru-guru boleh bekerjasama secara efektif dan menggembleng tenaga mereka secara kolektif untuk mewujud dan melestarikan peluang-peluang untuk penambahbaikan sekolah dan pembelajaran pelajar. Iklim ini merupakan penanda penggantian untuk ayat yang panjang tadi, ayat yang dekat atas tadi. Jadi iklim ini dia menggantikan situasi tersebut untuk menerangkan bahawa dengan komitmen kumpulan guru yang tinggi akan memberi keselesaan mental dan suasana yang meriangkan yang penting untuk meningkatkan tahap kecekapan. Maknanya iklim ini tu dia menggantikan isi atas tu yang panjang tu. Dia tak payah tulis banyak kali, jadi dia cuma gantikan menggunakan iklim ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan perbentangan ini kepada Izzah pula. So, kembali lagi bersama saya. Pada hari ini saya akan membentangkan keutuhan fonologi. Dan jadi dalam artikel yang kami telah cari, saya mendapati bahawa hubungan dari segi hentian suara atau kesengapan terdapat di dalam artikel tersebut. Sebelum itu, marilah kita berkenalan dahulu dengan apakah maksud fonologi itu sendiri. So, fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa yang berkaitan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Okey, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, hubungan daripada hentian suara atau kesengapan terdapat di dalam artikel ini. Maksud daripada hubungan daripada hentian suara atau kesengapan ialah
Ia berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Sebagai contoh, ini yang terdapat dalam artikel, untuk menjadi efektif dalam apa jua mata pelajaran, guru-guru perlu menguasai banyak ilmu dan memahami tentang pengajaran. So di sini kita dapat lihat penekanan bunyinya untuk menjadi efektif dalam apa jua mata pelajaran. Dengan koma di sini, guru-guru perlu menguasai banyak ilmu dan memahami tentang pengajaran. Namun, kita juga boleh ubah ayat ini kepada maksud yang berbeza dengan cara mengubah nada ataupun intonasi kita apabila berbicara. Jadi, sekarang kita beralih pula kepada keutuhan leksikal. Dalam artikel yang telah kami cari, kami dapati bahawa terdapat dua keutuhan leksikal yang terdapat dalam artikel tersebut, iaitu antonim dan juga sinonim. Okey, ini adalah maksud keutuhan leksikal. Maksudnya adalah hubungan dari segi leksikal adalah hubungan wacana berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Anda semua mungkin sudah familiar dengan antonim dan sinonim ini, jadi saya akan terangkan secara ringkas sahaja, okey? Okey, antonim. Maksud antonim, apa maksud antonim? Antonim ialah kata-kata yang berlawanan makna. Maksudnya berlawanan makna. Antonim ialah perhubungan antara kata yang menunjukkan unsur berlawanan makna atau pertentangan makna. Sebetulnya maksud perkataan itu adalah berbeza, bertentangan. Ini adalah contoh yang terdapat di dalam artikel tersebut. Seperti mana yang kita dapat lihat, saya telah highlight di sini sedikit, perkataan sedikit. Manakala dalam contoh kedua, terdapat perkataan banyak. Anda semua boleh lihat di sini bahawa sedikit dan banyak merupakan antonim bagi perkataan tersebut. Seterusnya adalah sinonim. Sinonim ialah kata-kata yang mempunyai makna yang hampir-hampir sama tetapi berbeza nilai rasa dan penggunaannya. So basically sinonim ini adalah perkataan sama erti. Okay, so di sini contoh yang terdapat dalam artikel, kita dapat lihat perkataan efektif yang telah saya highlightkan, dan di contoh yang kedua terdapat perkataan berkesan. So maksudnya efektif dan berkesan ni merupakan satu sinonim yang membawa maksud benda tu berhasil lah, efektif gitu. Jadi sekarang saya akan serahkan pembentangan ini kepada Suraya. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan kejelasan penulisan wacana. Jadi, dalam kejelasan penulisan wacana, kita akan lihat dari segi konsep, perkembangan idea secara logik, iaitu ada dua, iaitu koheren dan juga kohesif, dan seterusnya adalah perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas. Okey, first kita akan lihat apa itu konsep kejelasan penulisan wacana. So, konsep pertama, ia adalah jelas, yang berarti ia mudah difahami, mudah dibaca, tidak memberi ruang untuk disalah tafsir, tidak bersifat sama-sama dan juga tidak kabur. Okey, sebagai contoh dalam artikel yang kami telah analisis ialah di sini, ayat ini ialah peranan sekolah sebagai institusi pendidikan dan wadah penting untuk membangun potensi pelajar amat berkait rapat. Dari sini dia telah jelaskan secara jelas apa itu peranan sekolah dengan menggunakan ayat yang mudah difahami dan ayat itu tidak akan disalah tafsir. Seterusnya. Okey, konsep seterusnya adalah penulis mesti mempunyai tujuan yang jelas, tepat dan maklumat yang ditulis itu logik. Okey, apabila kita menulis penulisan wacana, penulisan akademik, kita mestilah mempunyai tujuan. Sama ada penulisan itu ditujukan kepada siapa? Kepada pensyarah, kepada para pelajar ataupun kepada umum. Okey, dan juga kita mesti tahu apa tujuan kita menulis artikel tersebut. Contoh, makalah ini berfokus kepada peranan guru mata pelajaran. Okey, dalam artikel ini dia telah jelaskan bahawa apa fokus makalah ini, apa fokus artikel ini. Okey, konsep yang ketiga adalah gaya penulisan akademik yang jelas, menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan jitu. Jadi,
dalam penulisan akademik, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami supaya tidak berlaku salah tafsir, dan juga kita boleh gunakan seperti ini yang memudahkan kita melihat apa itu model-model yang telah dicadangkan. Di sini dia menggunakan nombor. Okey, konsep yang seterusnya ialah susunan idea secara logik dan mengikut susunan yang betul, iaitu di dalam sebuah artikel dia mesti membenarkan pengenalan, isi dan juga kesimpulan. Ini untuk nampakkan artikel kita tu lengkap dan juga baiklah dan mudah untuk dibaca. Okey, sekarang kita akan lihat perkembangan idea secara logik. First, kita akan lihat dari segi koheren. Okey, apa itu koheren? Koheren ialah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain, iaitu satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk ayat yang utuh, ayat yang mudah difahami. Okey, dalam penulisan yang koheren, idea itu diuraikan dengan jelas dalam urutan yang logik dan juga disokong oleh bukti dan contoh. Okey, perkembangan idea secara logik ini adalah ciri-cirinya adalah menggunakan huraian idea yang jelas. Apabila kita cakap pasal koheren, dia mempunyai huraian idea yang jelas. Seperti di sini, parti kepada menjadi guru yang efektif terletak pada memahami apa yang perlu dibuat untuk menggalakkan pembelajaran pelajar dan melaksanakan proses tersebut secara efektif. Seterusnya dia akan di sini dia telah terangkan apa yang statement di atas tersebut. Okey, pengajaran efektif adalah apa? Tumpu kepada proses. Di sini kita lihat artikel ini dia menjelaskanlah setiap isi yang telah disampaikan itu dengan jelas. Okey, seterusnya ialah aspek ini dia menggunakan bukti yang jelas. Sebagai contoh, dia telah kaitkan di sini dengan kajian yang ada data untuk menyokong hujah yang ini disampaikan itu. Okey, di sini dia menggunakan kajian oleh Hopkins dan Harris, iaitu tahun 2000. Ini data yang dibuat oleh Hopkins dan Harris, tetapi dimasukkan ke dalam artikel tersebut supaya apa yang ditulis itu mempunyai bukti yang kukuh dan utuhlah untuk disokong. Okey, seterusnya juga bukti yang ada dalam artikel ini juga terlalu banyak. Kita dia mengambil banyak daripada artikel-artikel lain seperti yang di sini kita akan lihat banyak in-text citation digunakan. Okey, seterusnya kohesif. Apa itu kohesif? Jadi kohesif ialah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Jadi kohesif ini sebenarnya perkaitan antara perenggan dengan perenggan ataupun keseluruhan. Kalau koheren tadi berkaitan ayat perkataan dengan perkataan untuk membentuk satu ayat kan. Jadi kohesif ini adalah lebih luas. Kita lihatkan secara keseluruhan. Okey, kohesif itu merujuk pada hubungan bentuk, unsur wacana yang digunakan supaya memiliki kesepaduan ayat itu. Okey, ini adalah aspek-aspek kohesif. Satu, dia menggunakan struktur ayat yang pelbagai. Contoh di sini, model peribadi pengajaran bermula daripada perspektif pegangan seseorang individu itu. Itu adalah ayat tunggal. Okey, seterusnya. Okey, ayat kedua ialah mereka cuba membentuk pendidikan supaya. Okey, apabila dia menggunakan supaya di sini, dia adalah membentuk ayat majmuk. Okey, seterusnya. Sebahagian besar daripada masa guru dihabiskan untuk menyampaikan kandungan core curriculum dan sedikit. Okey, di sini juga ialah ayat majmuk kerana menggunakan perkataan dan akhir sekali untuk memperkembang dan membangun rekrutan pengajaran atas kerja dalam lingkungan mata pelajaran, adalah penting. Di sini kita lihat dia menggunakan ayat pasif. Okey, jadi untuk kejelasan dan untuk menulis satu wacana yang baik, kita mesti menggunakan pelbagai struktur ayat supaya penulisan kita itu menjadi lebih menarik. Okey, next adalah apabila kita bercakap pasal kohesif, kita akan menggunakan tanda baca yang tepat. Seperti contoh, kita menggunakan koma, titik dan sebagainya. Okey, bukan itu sahaja, dalam kohesif juga kita akan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Seperti contoh, dalam artikel ini kita menggunakan namun demikian, kesannya. Okey, kesannya di sini digunakan untuk merujuk kepada akibat ataupun tidak akibat. Namun demikian adalah penanda wacana yang menunjukkan isi untuk seterusnya.
Okey, di sini ialah perkara-perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas. Jadi untuk menghasilkan penulisan yang jelas, kita mestilah mengenalkan bahasa selangga, gunakan ayat-ayat yang biasa, elakkan penggunaan akronim dan nama singkatan, menggunakan bahasa formal yang tepat dan menggunakan ayat yang pendek. Penggunaan bahasa formal yang tepat ini penting sebabnya penulisan akademik ini adalah penulisan yang formal untuk kita buat pada umum. Jadi perlu menggunakan bahasa yang formal. Okey, ini adalah kepentingan membuat rujukan kepada sumber yang sahih. Okey, first kita akan lihat apa itu kemahiran membuat rujukan. Jadi, kemahiran membuat rujukan ni ia adalah kemampuan untuk kita mengumpul dan merujuk sumber-sumber maklumat yang digunakan dalam penulisan yang benar supaya tidak terjadi plagiat ataupun dan juga kita ini memberikan kredit kepada penulis asal. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa penulisan kita tu penulisan yang sahih. Okey, di sini dalam artikel tersebut kita dapat lihat banyak sumber rujukan yang penulis itu telah lakukan. Sebagai contoh, in-text citation dalam penulisan tersebut ada Morris 1993, Harris A.L. Okey, juga dia menggunakan rujukan APA yang tepat dalam penulisan itu. Sebagai contoh, di sini kita boleh lihat ini adalah buku ya, diambil oleh buku iaitu Developing Professional Knowledge and Competence, di mana yang ditulis di London. Seterusnya. Okey, jadi mengapa kita perlu membuat rujukan ini kepada sumber yang sahih ini? Yang pertama adalah untuk membuktikan kesahihan penyelidikan. Okey, sumber rujukan ini penting supaya kita punya bukti untuk kita tulis rujukan kita tu, untuk kita tulis wacana kita. Jadi setiap ayat yang digunakan mesti mempunyai bukti untuk menunjukkan kesahihan. Selain itu, rujukan juga penting untuk memberi penghargaan kepada penulis lain yang menyumbang idea, teori ataupun sebagainya. Jadi apabila kita buat rujukan ni, kita memberi penghargaan kepada penulis yang kita ambil tadi, yang kita buat rujukan tu supaya mereka mendapat penghargaan. Dan seterusnya, kita memberi ruang kepada penyelidik yang berminat untuk membuat pembacaan dan penyelidikan. Okey, contohlah, kita kaji pasal tajuk pendidikan dan kita buat rujukan sesuatu buku kan. Jadi apabila seseorang itu nak juga buat kajian pasal pendidikan, dia boleh rujuk buku yang kita buat citation tadi. Okey, seterusnya ialah mendapatkan senarai sumber yang digunakan adalah berkaitan dengan topik. Apabila kita buat rujukan, maksudnya kita boleh tunjuk bahawa kita ni menggunakan sumber-sumber yang berkait dengan topik yang kita kaji. Contoh, kalau kita buat kajian pasal pendidikan, maksudnya kita punya rujukan tu berkaitan dengan buku pendidikan ke, artikel penyelidikan ke. Dan yang terakhir ialah alat untuk merekod maklumat yang digunakan yang boleh membantu sekiranya maklumat tambahan diperlukan atau kurang. Sebagai contoh, kita salah didik kita punya penulisan, tapi kita masih ada kita punya rujukan. Jadi kita masih boleh menulis idea-idea yang sama sebab kita ni ada sumber rujukan. Okey, jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.